Selamat pagi jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bagaimana kabarnya? Saya berharap jemaat semua masih dalam keadaan baik-baik. Mari kita terus menjaga kesehatan dengan baik dan mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Kita patut bersyukur di tengah-tengah pandemik wabah virus corona, kita masih bisa beribadah bersama, meskipun dalam bentuk online. Puji Tuhan. Jemaat sekalian, sebelum ibadah mulai, ada beberapa hal yang jemaat bisa perhatikan. Yang pertama, pelayan firman Tuhan di kebaktian hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Immanuel Adam dari GKI Wahid Hasyim. Dan yang kedua, saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan ayat hafalan kita minggu yang lalu, yang terambil dari Efesus pasal 5 ayat 22 dan 25. Mari kita sama-sama menghafalkannya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Mari kita juga bersama-sama membacakan ayat hafalan yang akan kita hafalkan minggu yang akan datang, yang terambil dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah kita boleh merenungkan nas Alkitab ini dengan menghafalkannya sepanjang minggu ini. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita dan pikiran kita dengan bersaat teduh sebelum memulai ibadah. Kita bacakan bersama Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Marilah kita sama-sama menenangkan pikiran kita di dalam mengikuti ibadah. Kita mau berkata kepada Tuhan, kuduskan kami Tuhan, siapkan kami Tuhan, untuk bertemu dengan Engkau dalam ibadah ini. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini. Kami siap berjumpa dengan Engkau dalam ibadah. Berkatilah ibadah kami. Amin. Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat kita semua diharap diundang bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam prosesi. Saudara, kita bersama-sama memasuki kebaktian kita pada hari Minggu ini. Kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara, Mazmur 119 ayat 105 menyatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. 今天的实理经文是取自诗篇119篇105节。你的话是我脚前的灯，是我路上的光。 Jemaat sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Kita sudah menyelenggarakan bulan keluarga sepanjang bulan ini. Tanggal 25 ini adalah minggu terakhir. 弟兄姐妹们，我们感谢神的保守，直到今天，我们也能够举办家庭月。这个星期日就是这个主日呢，就是最后一个主日的家庭月。 Kita sudah mengikuti segala lomba dan seminar dan juga ibadah keluarga. 我们已经参与了许多的比赛，还有讲座。 Kiranya Tuhan memberkati semua acara yang sudah kita ikuti, boleh menjadi berkat bagi kita semua, memulihkan keluarga kita, dan juga boleh memuliakan nama Tuhan. 希望我们所举办的这几项节目呢，能够成为众会友的祝福，也能够荣耀神的名。 Marilah kita memuji nama Tuhan, pulihkan keluargaku. 我们一起来唱诗。 Pernah ku takut akan hari esok, tak pernah ku lelah, ku tunggu janjimu. Meski badai menerpa, ku tahu sungguh-sungguh tak ada yang mustahil bagimu. Pulihkan keluargaku, urapi selalu, bawalah kami Bapa ke dalam rencanamu.
memuliakan nama-Mu selalu. Tak pernah ku takut akan hari Tak pernah ku takut akan hari esok. Tak pernah ku lelah, ku tunggu janji-Mu. Meski badai menerpa, ku tahu sungguh-sungguh tak ada yang mustahil bagi-Mu. Pulihkan keluargaku, urapi selalu. Bawalah kami Bapa ke dalam rencana-Mu. Pakailah keluargaku seperti yang Engkau mau, memuliakan nama-Mu selalu. Pulihkanlah keluargaku ya Tuhan. Bawalah kami Bapa ke dalam rencana-Mu. Pulihkan keluargaku, urapi selalu. Bawalah kami Bapa ke dalam rencana-Mu. Pakailah keluargaku seperti yang Engkau mau, memuliakan nama-Mu selalu. Pulihkan keluargaku, urapi selalu. Bawalah kami Bapa ke dalam rencana-Mu. Pakailah keluargaku seperti yang Engkau mau, memuliakan nama-Mu selalu. Memuliakan nama-Mu selalu. Memuliakan nama-Mu selalu. Marilah jemaat sekalian, kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. 弟兄姐妹们，我们一起来认罪祷告。 Tuhan Yesus, inilah kami. Kami tahu ya Tuhan, dalam kehidupan kami seringkali ya Tuhan menyakiti hati Engkau, baik disengaja maupun tidak sengaja. Kami seringkali tidak mau mengakui segala kesalahan kami di hadapan-Mu ataupun di hadapan saudara-saudara kami. Seringkali kami memakai ego kami ya Tuhan. Kami selalu nantiasa menutupi segala kesalahan kami dan kami menjauh daripada Engkau. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan. Tapi seringkali ya Tuhan, kami berpaling kepadamu karena masalah-masalah yang menghimpit kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk cinta kasih yang Kau berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, bangkit berdiri, kita akan sama-sama mendengar berita anugerah. 弟兄姐妹们，请起立，我们一起来领受恩典信息。 Bagi setiap kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. 凡已经在主里面认罪的弟兄姐妹们，我们一起来领受神的恩典信息。 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. 约翰福音第3章16节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这是上帝的恩典信息。感谢上帝。 Cepat sekalian dikasih Tuhan Yesus, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya, marilah kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu Kitab Ajaib Firman-Nya. 弟兄姐妹们还没有听到之前，我们先来唱一首诗歌，圣教诗歌143首《奇妙圣经》。 Kita patut bersyukur hari ini pelayanan firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Immanuel Adam. 我们感谢神，今天在我们当中分享信息的是 Immanuel Adam 牧师。 Kita memuji nama Tuhan, Kitab Ajaib Firman-Nya. Mari saudara kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. 弟兄姐妹们还没有思想神的话语之前，我们先祷告。 Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami boleh bersekutu kembali bersama Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan kami hikmat sehingga kami mampu merenungkan firman-Mu dengan baik dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 46. 弟兄姐妹们，我们今天所要思想的经文是在马太福音第22章34到46节。 Matius 22 ayat 34 sampai dengan 46 demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus sudah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencoba Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Kata Yesus kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh Kudus dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Sedemikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar firman, melakukannya, dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 这是耶稣基督的福音，凡听了并存在心里的人有福了。哈利路亚！哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 主所爱的弟兄姐妹们， beberapa tahun ini cukup banyak pasangan-pasangan suami istri yang berkonsultasi dengan saya. 近几年来呢，有很多夫妻他们来找我， Mereka bertengkar, mereka tidak sehati. 他们吵架，他们不同心。 Ada suami yang dikecewakan, 有的丈夫觉得失望， ada istri yang sakit hati, 有做妻子的他们受伤害了， dan ada suami istri yang dua-duanya terluka hatinya. 也有呢夫妻两个人他们都彼此的伤害。 Dari sedemikian banyak yang datang berkonsultasi, 从这么多来到我跟前陪谈的人， hanya beberapa saja yang mau memperbaiki kehidupan berumah tangga. 只有几对夫妻他们真的愿意去改善他们的家庭婚姻。 Sebagian besar mereka mengatakan cerai. 但是有一大部分的他们是做一个决定说要离婚。 Kami sudah tidak bisa lagi bersama-sama. 我们已经不能够在一起了。
Kami sudah tidak sepikiran lagi. 我们已经不同心了， Kami sudah tidak sehati lagi. 我们不同心了。 Saudara, mengapa sampai terjadi hal-hal yang seperti ini? 弟兄姐妹们，为什么会导致这样的状况呢？ Karena banyak anak-anak Tuhan 因为有很多神的儿女， yang rajin ke gereja, 他们虽然很殷勤的去教会， yang pelayanannya luar biasa, 他们有很好的侍奉， mereka enggak belajar dari Alkitab, 但是他们没有从神的话语当中得到学习， yaitu bagaimana harus hidup berkeluarga. 他们不知道应该如何过家庭的婚姻生活。 Saya berikan pada saudara rahasianya. 我给你们一个秘诀： Pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, 当上帝创造天地的时候， Tuhan mengatakan semuanya baik. 上帝说一切都是美好的， Baik di sini menurut Tuhan, 这是对上帝方面说好， menurut ukuran Tuhan, 是按照上帝的那个衡量， menurut nilai-nilai Tuhan, 就是按照上帝的价值观， menurut kehendak Tuhan. 就按照上帝的旨意。 Dan Tuhan mengatakan baik. 上帝说好，都是好的。 Dan ada satu firman Tuhan mengatakan 神的话语这样说， bahwa Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. 上帝创造人类是以他的形象造的， Artinya Tuhan sudah pikirkan tentang keluarga. 所以上帝已经想好了一个家庭， Tuhan sudah pikirkan tentang laki-laki. 上帝已经想好了关于一个男人， Tuhan juga sudah pikirkan perempuan. 上帝想到了女人， Tuhan sudah pikirkan peran mereka nanti. 上帝已经想到了他们所要担负的角色， Tuhan juga sudah pikirkan tanggung jawab mereka nanti. 上帝也知道他们所要付出的责任。 Kegagalan keluarga 一个家庭的失败， karena mereka enggak melihat kembali gambar Allah. 因为他们已经看不到上帝的形象。 Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， janganlah kita seperti orang Farisi di dalam gambaran firman Tuhan hari ini. 我们不要像法利赛人，好像我们今天所阅读的这一段经文， Dikatakan mereka mengerti Taurat Tuhan. 这里说他们的确明白上帝 Mereka 的 mengerti 律法， benar firman Tuhan. 他们的确很明白圣经的教训， Namun hidup mereka tidak dikendalikan oleh firman Tuhan. 但是他们的生活没有被神的话所管制， Hidup mereka dibiarkan dikendalikan oleh pikirannya sendiri. 他们让自己的生活，让他们的思想来管制他们。 Bukankah itu juga yang kita lakukan sebagai orang Kristen? 岂不是这也是我们成为基督徒时常所做的？ Ketika saudara mulai menilai suami saudara dengan ukuran saudara, 当你按照你的意念去衡量你的丈夫的时候， saudara akan kecewa. 你将会失望， Karena kadangkala suami saudara tidak sepikiran dengan saudara. 因为你的丈夫常常与你所想的并不符合。 Demikian juga ketika suami mulai menilai istrinya dengan ukurannya, 同样的，当丈夫以他自己的意念去衡量妻子的时候， mereka pasti kecewa. 他一定是失望的。 Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus mengajarkan tentang hukum kasih. 那就是为什么主耶稣要教导我们关于爱的这个律法。 Secara sederhana saya katakan begini. 用简单的话我这样说， Hukum kasih itu berarti saya tahu siapa Tuhan saya. 爱的教导就是我知道我的神是谁， Saya mengerti kasihnya luar biasa dalam hidup saya. 我知道在我的生命中他的爱是如此的豁大， Itu sebabnya saya tertuju pada Tuhan. 所以我就专注于神。
的身上。 Ketika saya berhubungan intim dengan Tuhan, 当我与神有密切的关系的时候， maka saya akan penuh dengan damai sejahtera. 那么我心中就充满了平安。 Saudara, firman Tuhan mau mengatakan yang selanjutnya, 神的话继续对我们说， bukan sekedar saya mengerti siapa Tuhan ketika saya berhubungan dengan Tuhan. 当我与神有交流的时候，我不只是知道我的上帝是谁， Tapi saya juga mengerti sesama saya. 我也知道我与别人的关系， Saya mengerti pasangan saya. 我知道我明白我的配偶， Saya mengerti anak-anak saya. 我能够理解我的孩子， Saya mengerti menantu saya. 我也能够理解我的媳妇， Saya juga mengerti mertua saya. 我也能够去理解我的公婆。 Mereka semua adalah ciptaan Tuhan dan bukan pencipta. 他们都是上帝所创造的，而不是创造者。 Itu sebabnya mereka terbatas. 因此呢，他们是有限的， Mereka penuh dengan kelemahan. 他们充满了软弱。 Saudara, kenapa Tuhan sepertinya menciptakan manusia yang lemah? 这好像上帝，为什么创造了人类，但是充满软弱呢？ Pertama, supaya mereka mengakui Tuhan lebih besar dari mereka. 第一，要他们承认上帝是比他们伟大； Yang kedua, supaya mereka bergantung pada Tuhan. 第二，要他们完全的信赖上帝。 Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, 因此，保罗说， di dalam kelemahan, kuasa Tuhan bekerja. 在我们的软弱当中，神的能力显明出来。 Saya teringat dengan Injil Yohanes pasal yang ke-9. 我记得约翰福音第9章， Waktu itu para murid bertanya pada Yesus, 当时门徒们问耶稣， Guru, kenapa ada orang yang lahirnya buta? Siapa yang salah? 夫子，为什么有生来就瞎眼的？到底是谁犯罪？ Karena menurut orang Yahudi, 因为对犹太人来说， kalau anak lahir cacat, 如果一个孩子生来是残缺的， kemungkinan orang tuanya berdosa. 可能是因为他的父母犯了罪， Atau mungkin bayi ini juga memang berdosa. 或者是这个婴孩是有罪的。 Ketika para muridnya bertanya, siapa yang salah, Guru? 当门徒们问到底是谁犯错， Yesus mengatakan, bukan salah orang tuanya, bukan salah orang ini, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu ada di tengah-tengah kehidupan orang ini. 耶稣回答说，也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。 Jadi setiap orang yang hidupnya berfokus pada firman Tuhan, 如果每个人他们的目光是专注在神的身上， dia akan mengandalkan Tuhan. 他们将会依靠神， Dan dia belajar mengerti sesamanya. 他会去尽量去明白、去理解其他的人， Dan dia percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kelemahan. 他们也相信主会在他们的软弱当中显出作为来。 Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam keluarga. 第二，我们如何在家庭生活当中能够符合上帝的旨意呢？ Firman Tuhan mengatakan, bukan yang berseru pada Tuhan, Tuhan, Tuhan akan mendapat atau akan masuk dalam kerajaan Allah. 主说，不是称呼我主啊主啊的人就能够进天堂， Tetapi mereka yang melakukan firman Tuhan. 而是那些遵行我旨意的人。 Dalam Matius 7 ayat 21, 在马太福音第7章21节， Yesus mau mengatakan, 耶稣说，
Tidak setiap orang yang tahu siapa Tuhannya akan diselamatkan. 第7章第1节。 Ya, jadi tidak setiap orang yang tahu siapa Tuhannya akan diselamatkan. 不是每一个知道他的神是谁的人将会被拯救， Tetapi mereka yang melakukan firman Tuhan. 而是那些施行上帝旨意的人才能够得救。 Itu yang Tuhan mau. 这是主所要的。 Saudara, ada seorang ayah, 弟兄姐妹们，有一个父亲， asalnya bukan main sama anak remajanya. 他非常的生气， Dia marahin anak ini supaya benar hidupnya. 他责骂了他的这个少年的孩子， Pulang jam 2 pagi, 因为凌晨2点才回家， meluaplah amarah si bapak ini. 这个父亲就非常的生气， Anak gila, anak setan, waduh semua kata-kata yang jelek keluar. 然后他就辱骂这个孩子是什么鬼孩子啦，什么一切不好听的话都跑出来了。 Si anak bukannya berubah, tapi jadi semakin jadi. 这个孩子没有改变，甚至呢变得更坏。 Pulang jam 5 pagi. 凌晨5点才回家。 Satu ketika si bapak mulai merenungkan firman Tuhan. 有一天，这位父亲他开始思想神的话， Saat itu dia sudah angkat tangan dengan persoalan anak laki-lakinya yang remaja ini. 因为他已经对这个少年的儿子呢已经没有办法了。 Dia mendengar apa kata pendetanya. 他就听了牧师的劝导， Karena pendetanya mengatakan demikian, 因为牧师这样说， duduklah diam 说你要安静的坐着， dan tenang. 你要保持那个安静的心态， Renungkanlah firman Tuhan. 你要思想神的话。 Saat si bapak mulai bergumul dengan firman Tuhan, 当这位父亲呢在神的话里面挣扎的时候， dia semakin mengerti 他就开始明白， bahwa dia nggak cukup mengerti firman Tuhan, 他不只是明白神的话， tapi harus melakukannya. 而是要施行出来。 Ketika anaknya pulang jam 3 pagi, 当他的儿子3点回来的时候， apa yang dikatakan bapak ini? 他父亲怎么对他说呢？ Hai anak Tuhan Yesus, 哎，主耶稣的孩子， kok pagi-pagi pulangnya? 为什么这么早就回来了？ Apakah si anak besoknya berubah? 他的孩子因此会改变吗？ Tidak. 没有。 Setiap kali anaknya pulang ke rumah di pagi hari, selalu si bapak ini mengatakan, Tuhan Yesus mengasihi kamu, kok pulangnya pagi-pagi? 每一次当孩子凌晨回家的时候，他的父亲总是对他说：“哎，主耶稣的孩子，为什么这么早就回来了？” Setiap kali si bapak memperkatakan firman itu, 每天他的父亲都述说神的话语， apakah terjadi perubahan? 但是有没有改变呢？这个孩子 Memang prosesnya lama. 是的，这个过程需要一段时间。 Namun sekarang anaknya sudah jadi penatua di salah satu gereja. 但是现在这个孩子呢，已经在某一间教会成为长老了。 Apa yang engkau tabur, 你种的是什么？ itu yang engkau tuai. 那么你收的也是什么？ Itu yang diajarkan firman Tuhan. 这是神的话语的教导。 Saudara, benar apa yang dikatakan Rasul Paulus. 使徒保罗所说的是正确的。 Di dalam Filipi pasalnya yang keempat. 在腓立比书第4章， Rasul Paulus mengatakan Filipi 4 ayat yang ke-8 demikian. 第8节这么说： Semua orang yang ada dalam firman Tuhan akan selalu memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci,
semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. 因为每一位思想神话语的人呢，将会常常思念，好像腓立比书第4章第8节所说的，凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。 Kadangkala persoalan terus mendera hidup keluarga saudara. 有时候很多的问题不断的笼罩着我们， Bersyukur untuk semua itu. 我们要为这一切问题来感谢神。 Justru ketika saudara berhadapan dengan setiap persoalan dan pergumulan dalam hidup berkeluarga, 当我们在家庭当中面对许许多多的问题的时候， saudara sedang dibentuk oleh Tuhan. 我们上帝正在塑造我们。 Ingat satu hal, ini yang terakhir yang saya mau katakan pada saudara. 我们要记住一点，这是我要跟大家说的。 Dalam hidup ini ada bagian saudara, ada bagian Tuhan. 在我们的生活当中，有我们的部分，也有神的部分。 Lakukan yang bisa saudara lakukan. 我们做我们当做的， Selebihnya Tuhan yang bekerja. 其他的让神来做。 Jangan ambil bagian Tuhan. 我们不要去强夺上帝的部分。 Saudara akan kecewa. Itu sebabnya doakan seluruh anggota keluarga saudara. 所以弟兄姐妹们要多为我们的家庭祷告， Terus doakan mereka. 不断的为他们祷告。 Firman Tuhan mengatakan doa yang benar atau doa orang benar sangat besar kuasanya. 圣经告诉我们，义人的祷告是大有功效的。 Karena dengan berdoa, saudara sedang mempersilahkan ini bagian Tuhan. 因为当我们在祷告的时候，我们就有一个意念说，这是神的部分。 Demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya harap saudara semakin dikuatkan dan diberkati Tuhan. Amin. 这就是今天神要对我们所说的，愿神继续的加我们力量，坚固我们。阿们。 Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ku berjalan di sisi-Mu Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana,
tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Immanuel Adam. Kiranya firman Tuhan boleh membangun iman kerohanian di dalam keluarga kita. Kita boleh mengajak seluruh keluarga kita untuk lebih dekat kepada Tuhan dan juga memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. 感谢神，今天借着他的仆人以马努尔阿达牧师对我们说话，愿神继续的让他的话来兼顾我们，使我们更加明白，能够在家庭当中建立一个美好的关系。 Jemaat, mari kita bangkit berdiri. 弟兄姐妹们，请起立。 Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. 让我们以历代、现今和将来众信徒以宣读使徒信经回想我们受洗时的承诺。 Mari kita sama-sama mengakuinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. 我们要代祷。 Mari Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami jalani sampai saat ini. Kembali iman, pengharapan, dan kasih kami pada Tuhan dikuatkan, baik melalui firman, baik melalui puji-pujian yang kami nyanyikan. Dan hari ini kami sehati mau berdoa di rumah-Mu ini. Kami ingin berdoa untuk gereja-Mu GKI Kanaan. Kiranya Tuhan terus-menerus menopang gereja-Mu, memberkati gereja-Mu, memakai gereja-Mu untuk menjadi alat-Mu. Sehingga Injil Tuhan, sukacita Tuhan, damai Tuhan boleh dialami oleh setiap orang yang terlayani. Kami berdoa untuk Pendeta Andi beserta keluarga. Kami juga berdoa untuk Pendeta Nyeritus Matius Tupiran sama dengan keluarga. Kiranya Tuhan boleh menyertai hamba-hamba-Mu ini, sehingga hamba-hamba-Mu ini boleh terus melayani-Mu dengan kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat dan topangan Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa untuk para penatua, kami berdoa untuk para aktivis gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai mereka, memberikan kepada mereka juga kesehatan, kekuatan, kemampuan, sukacita-Mu dalam melayani Tuhan. Dan melalui mereka, sungguh nama Tuhan dimuliakan. Berkati juga keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami. Kiranya melalui seluruh anggota keluarga kami,
melalui pertolongan Tuhan, mereka boleh menjadi orang-orang yang selalu fokus pada firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Berkati pekerjaan usaha mereka, berkati studi mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan di dalam Tuhan boleh berhasil. Bapa di sorga, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong mereka di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka. Berkati setiap upaya pengobatan yang dijalani. Berkati juga alat-alat obat-obat yang digunakan. Sehingga mereka boleh pulih dan beraktivitas kembali. Berkati bangsa kami, khususnya pemerintah kami, yang terus-menerus saat ini berusaha untuk dapat menyelesaikan persoalan bangsa kami, khususnya pandemi Corona-19. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, pemerintah dengan cepat dapat menemukan vaksinnya, dan bangsa kami boleh dipulihkan yang saat ini terpapar pandemi COVID-19. Bapa di sorga, pada akhirnya kami mau menyerahkan hidup kami, masa depan kami, pergumulan kami, ke dalam tangan kasih-Mu. Tuntun dan topang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syafaat kami. Amin. Dan saat ini kita akan masuk di dalam liturgi persembahan. 我们进入奉献仪式。 Nas persembahan yang terambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 28 hingga 29. 今天的奉献金句是取之历代志上16章28-29节， yang berbunyi, kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 民中的万族啊，你们要将荣耀能力归给耶和华，都归给耶和华，要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，拿供物来奉到他面前，当以圣洁的装饰敬拜耶和华。 Persembahan dapat dikumpulkan di amplop dan diserahkan ke gereja atau dapat ditransfer ke rekening Kanaan yang sudah tertera di dalam warta ini. 弟兄姐妹的奉献可以放在信封上，然后可以带到教会，或者是可以汇到迦南堂的账户， atau scan barcode yang sudah ada. 或者呢可以扫描迦南堂的二维码。 Marilah kita sama-sama, kita akan mendengar instrumen. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Sungguh kami bersyukur pada Engkau ya Tuhan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami juga sudah memuji nama Tuhan. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup. Kami bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan berikan bagi kami dan memberikan keluarga bagi kami. Kami sungguh bersyukur untuk semua pimpinan dan kasih Tuhan dan penyelamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini sekali lagi Engkau boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk mempersembahkan uang kami yang Tuhan berikan bagi kami juga. Kiranya
persembahan ini ya Tuhan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Berkatilah dan pakailah, ialah Engkau tidak saja mengajarkan kami untuk memberi di dalam berupa uang ya Tuhan, tapi ajarlah kami juga memberikan seluruh kehidupan kami ya Tuhan dipimpin oleh Engkau. Dan kami juga boleh diajarkan ya Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Kami senantiasa boleh bersyukur untuk segala anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Engkau ya Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Engkau saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita akan sama-sama masuk dalam liturgi pengutusan. Kita akan memuji Tuhan. Pakailah hidupku ini. 我们一起来唱圣教诗歌351首，求主管理。Pakai hidupku ini, jiwa tubuhku serahkan, dan sepanjang hidupku untuk membalas kasih-Mu. 手中圣歌，因被主慈爱感动，使我教为主行路，步步都从主吩咐。 Pakai mulutku ini selamanya memuji, dan pakailah bibirku untuk beritakan firman-Mu. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus menyertai langkahmu dari sekarang sampai ke masa depan. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 我们的崇 Selamat 拜 hari Minggu. 就到此，愿神赐福我们大家，主日好。